Amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa hifzal mursalin wa rzuqnal malaikatal muqarrabin fa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hormati pada Tuan Haji Mayani, Setiausaha bagi Jawatankuasa Surau Ihsan Atam Datuk Shah Bandar, ahli Jawatankuasa, ahli Jawatankuasa yang hadir, pada tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat serta keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah serta rahmatnya sekali lagi dapat kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu meneruskan pembacaan kitab Fiqh Manhaj Imam Syafi'i dalam membicarakan perihal solat berjemaah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita dah melihat berkaitan dengan keutamaan untuk solat berjemaah dan juga beberapa keharusan ataupun ta'azzur, keuzuran yang diberikan oleh syarak untuk tidak menunaikan solat fardu secara berjemaah. Adapun insya-Allah pada malam ini kita akan sambung ke halaman 415 berkaitan dengan syarat menjadi imam 5.0. Baik, orang yang menjadi imam perlu memenuhi beberapa syarat yang kebanyakannya adalah relatif mengikut keadaan makmum. Maknanya seorang yang ingin menjadi imam ada syaratnya, namun syarat itu mengikut keadaan ataupun bergantung keadaan makmum. Bagaimana? Nanti kita akan lihat. Ia dirumuskan pada perkara-perkara yang berikut. Baik. Yang pertama, 5.1. Makmum jangan mengetahui atau meyakini bahawa solat imamnya batal. Kita sebagai makmum jangan sekali kita yakin bahawa apa yang imam lakukan itu ataupun dalam perbuatan solat imam itu batal. Kenapa? Ataupun kita lihat contohnya. Dua orang beristihad tentang arah kiblat. Okey. Maksud beristihad ni masing-masing menggunakan ilmu dan kepakaran yang ada untuk menentukan arah kiblat. Sekarang senang. Binaan dah ditentukan ataupun adanya apa istilahnya apps tu sebagai contoh. Tapi itu pun masih lagi ijtihad. Maka tak ada satu ketetapan yang orang kata yang rasmi. Biasa kalau jabatan mufti tu pun dia memanglah dia ada dia punya kiraan, dia punya darjah dia tu. Okey, bila jabatan mufti dah tentukan, dia akan keluarkan satu surat pengesahan. Okey, itu kita katakan rasmilah. Adapun tak ada. Masing-masing menggunakan ijtihad. Seorang guna apps ni, seorang guna apps ni. Masalah apps ni seorang kata macam ni, satu kata macam ni pula. Dia berijtihad lah tu. Okey. Ataupun dia gunakan pakaran ilmu falak dia, ilmu bintang dia. Masing-masing punya kepakaran. Maka dua orang ni berijtihad. Dan ijtihad itu pula berbeza. Kalau sama senang, berbeza. Kata seorang ke kanan sikit, seorang ke kiri sikit, beza. Dan seorang meyakini arah kiblat yang berlainan. Oleh itu, tidak harus seorang daripada mereka menjadi imam kepada yang lain. Kenapa? Sebab masing-masing meyakini berbeza dengan ilmu dan keyakinan dia. Sebab tu dalam kaedah fiqh mengatakan al-ijtihad la yuqbidu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak boleh dibatalkan ataupun tidak boleh menangkan dengan ijtihad yang lain. Dia dah ijtihad, dia ijtihad. Masing-masing dah berijtihad, maka yang ni tak boleh kata dia betul, yang ni pun tak boleh dikata dia salah ataupun betul. Sebab masing-masing dah berijtihad. Maka tak bolehlah nak jadi. Sebab dia yakin, kira kanan ni, kawan dia kata tak, dia tak yakin. Maka dalam situasi ini, makmum itu tidak boleh nak mengikut imam tu. Okey. Ini kerana setiap orang daripada mereka yakin arah rakannya salah dan solat ke arah tersebut tidak sah. Dia pula yakin itu tak boleh. Yakin yang apa yang kawan dia buat, itikad itu salah. Maka macam mana nak ikut? Sebab kita yakin. Berbeza kalau kita rasa kita serah pada dia ataupun kita ikut je dia. Itu lain.
Dia pun kalau masing-masing kita ada keyakinan, maka tidak boleh. Sama juga dalam situasi yang kita dah sentuh sebelum ni, ketika mana kita solat, seandainya kita mungkin pada pandangan kita contoh belum cukup 4 rakaat. Adapun makmum kata dah 4 rakaat. Kan? Maka imam pun tambah naik menjadi 5. Tapi pada waktu itu situasinya imam yakin bahawa imam tu baru 4. Kan? Maka teguran makmum itu tidak boleh mempengaruhi keyakinan imam itu. Tak boleh. Adapun kalau makmum pula dah yakin dah lebih ni, maka dalam situasi itu makmum pun tak boleh ikut imam. Itu nanti kita akan bincangkan bila mana solat berjemaah nanti. Itu situasi dia. Nanti dia akan sampai juga tu. Baik. Maka dalam hal ini, bila mana kita mempunyai keyakinan berbeza, maka tidak boleh kita mengikut orang yang berbeza pendapat dengan kita ataupun ijtihad dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, 5.2, imam jangan seorang ummi sedangkan makmumnya seorang qari. Yang dimaksudkan dengan ummi ini ialah orang yang tidak teliti bacaan Fatihahnya. Bukan ummi ini memang tak pandai baca langsung. Kalau tak pandai baca langsung, macam mana dia nak jadi imam ataupun nak membaca? Ataupun bacaan Fatihahnya tidak teliti. Tidak teliti maksudnya macam mana? Sehingga mencacatkan bacaannya seperti tercicir huruf. Payah juga kita dah biasa buat kan? Macam mana kata dia? Bismillah. Bah tu tak ada. Kita bismillah, bismillah. Tercicir tu. Apa lagi nak katanya? Alhamdulillah Rabbil alamin. Macam itulah nak katanya kan? Iyyaka na'budu wa, kita biasa tekan tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca iyyaka, iya. Dia tak ada tasydid. Okey, tercicir huruf syaddah, dia pun disentuh ini. Itu tadi syaddah tu ni. Tidak ditekankan dan sebagainya lah. Maka yang orang yang bacaannya begitu sepatutnya kena dahulukan siapa yang lebih mahir ataupun yang qari. Walau bagaimanapun. Okey. Situasinya kalau ada yang mahir, yang tadi kita ada pelajar hafiz, pelajar tahfiz, dia lebih mahir, maka didahulukan. Walau bagaimanapun, jika kedua-duanya sama je, level dia sama, ataupun dalam jemaah tu tak adalah yang paling rendah dia je lah, tapi macam itulah, sebutan dia ke ataupun syaddah dia tu masih ada kelemahan. Walau bagaimanapun, jika kedua-duanya sama sahaja, bolehlah setiap orang menjadi imam kepada yang lain sebab level sama. Itu tak boleh. Itu tak boleh nak buat apalah kan? Itu sama. Dia pun kalau ada qari di belakang dia, maka tidak sah. Sebab dia tahu tentang dalam ilmu tajwid adanya kesalahan lahnul khafi, lahnul jali. Lahnul khafi ni kesalahan yang ringan ataupun yang tak nampak sangat. Adapun jali ni kesalahan besar. Kesalahan khafi ni lebih kurang macam sebutan lah. Ra. Alhamdulillahi rabb. Okey, itu kesalahan kecil lah pada makhraj ataupun cara sentuhan betul. Adapun jali itu yang tadi. Yang tercicir huruf, yang tertinggal huruf ataupun tersalah baris, itu jali. Yang boleh menyebabkan perubahan makna. Maka kalau ada yang qari itu tidak sah mengikut imam yang ummi. 2. Yang ketiga, imam jangan seorang perempuan sedangkan makmumnya seorang lelaki. Seorang lelaki tidak boleh berimamkan seorang perempuan. Namun jika kedua-duanya perempuan, bolehlah setiap orang menjadi imam kepada yang lain. Pernah berlaku dulu, kita ingat tuan bapa, siapa nama Aminah Walid kan? Dia jadi imam kan? Dia jadi imam kat depan, ada pula makmum dia lelaki, lepas tu campur pula lelaki perempuan dalam saf itu kan? Maka itu adalah batil, salah.
Kerana apa? Hal ini berdasarkan hadis dia qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ummanna imra'atun rajulan. Yang bermaksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan jangan menjadi imam kepada seorang lelaki. Okey. Maksud lelaki di sini adalah lelaki yang akil dan baligh lah. Adapun kalau seorang ibu menjadi imam kepada anaknya yang masih belum baligh, masih peringkat belajar, itu tak apa. Yang ini dikatakan makmum lelaki yang dah akil dan baligh, dan yang dah taklif, maka amalannya itu bertanggungjawab ke atas dirinya, maka tidak boleh. Okey. Hatta kalau belajar sekalipun nak ajar, tak boleh juga, kena ajar yang lelaki juga. Baik. Okey, ini pun clear. Nanti saya akan ambil kupas daripada kitab lain untuk lebih nampak lagi. Sifat yang sangat digalakkan bagi seorang imam, apa dia? Sifat yang sangat digalakkan bagi seorang imam antaranya ialah lebih alim. Alim maksud sini mengetahui ataupun mahir dari sudut bacaan, mahir dari sudut apa dia? Ilmu hukum hakam jadi imam itu, apa perkara-perkara yang membatalkan solat dia tahu, ataupun sekiranya berlaku begini keadaannya, terlupa ataupun sebagainya, dia tahu. Dan maksud tahu ini bukanlah keseluruhan. Kenapa kadang-kadang imam ada juga yang melakukan kesilapan ataupun terlupa. Itu fitrah lah. Ini bukan yang dikatakan dia buat dengan sengaja. Dia buat dengan sengaja erti kata dia tak tahulah sebenarnya. Kalau imam tu dia tahu tapi dia terlupa, ataupun dia melakukan kesalahan, itu fitrah lah. Tak ada orang yang sempurna. Manusia ni pun ada yang lupa. Sebab tu kadang-kadang berlaku ada imam yang tertinggal rakaat tahiyat awal, ada yang dah lupa ni rakaat keberapa, ada kadang-kadang terlupa nak baca doa kunut. Itu fitrah lah. Bukan nak katakan dia tidak alim. Dia pun yang dikatakan tidak alim itu memang dia tak tahu. Nak jadi imam, kebacaan dia pun teruk, apa lagi, dia punya cara wuduk dia ke cara solat dia pun tidak nampak kesempurnaan dan sebagainya. Itu yang dikatakan tidak alim. Lebih fasih, bacaannya lah lancar. Lebih soleh kalau ada, lebih soleh ni pada zahir lah, bukanlah kita nak mencari keaiban seseorang itu yang tersembunyi, itu tidak. Ini kita nampak pada zahirnya. Belakang tu wallahu alam. Bukan nak kata belakang tu kita wallahu alam tu macam dulu ada betul-betul kat media pakai baju Melayu, pakai sampai pakai helmet kedai judi. Bukanlah ni kita katakan tu itu di belakang itu pun secara kita nampak itu kita katakan secara zahir juga terang-terangan. Tak adalah kita kata itu imam, tapi nak katanya ada juga orang Melayu pakai baju, takkan orang lain pula, takkan orang India, orang Cina pula pakai baju Melayu bersamping, pakai helmet tu sebab bagi tak nampak muka, tu dia pakai helmet tu dululah. Mana nak katanya secara zahir kita nampak dia tu alim, soleh, maka kita dahulukanlah dia. Dan lebih tua di kalangan mereka, yang tua, maksud di sini tua pun dia alim, tua pun dia fasih, tua pun dia soleh, maka dahulukanlah dia. Apabila sifat-sifat ini terdapat kepada seseorang imam, maka bersolat di belakangnya adalah afdal dan pahalanya lebih diharapkan. Itulah kita utamakan seorang imam. Maka dalam situasi ini, kalau adalah golongan ini yang dia tidak mahu ke hadapan, dia alim, dia lebih fasih, dia saleh, dia lebih berumur atau lebih tua, tapi dia tak nak ke depan. Bagaimana pula? Kalau dia tak nak ke depan, yang jadi imam itu alim, bacaan fasih tak ada masalah, selesai. Tapi seandainya kalau dia tak nak naik ke depan, dia yang alim, dia yang fasih, dia yang wara', dia tak nak ke depan, tapi yang naik pula yang tak boleh memimpin ataupun jadi imam, ada kesalahan tadilah, maka berdosa dia, dan dia pun solat tidak sah, sebab dia tahu kesalahan-kesalahan pada imam itu. Maka dalam situasi ini
seorang itu yang alim, maka seharusnya dia tidak boleh ke belakang lah. Dia kena ke depan. Sebab tanggungjawab maslahah untuk jemaah yang lain. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa' fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrah sawa' fa aqdamuhum sinnan. Yang bermaksud daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menjadi imam bagi sesuatu kumpulan ialah orang yang lebih pandai membaca Al-Quran. Itu dahulu. Sebab apa? Sebab adanya rukun Fatihah itu. Maka Fatihah itu rukun, salah baca tidak sah solat. Maka utamakan yang pandai baca Al-Quran. Pandai maksud di sini boleh baca dengan betul tajwid serta makhrajnya. Adapun ni pandai dulu pandai baca, tapi yang ni baca biasa, yang ni bertaranum. Mana nak dahulukan? Maka taranum tu ada kelebihan sedikit, maka dahulukan dia. Tapi kalau taranum tak nak, dia seorang ni ada, tapi dia pun boleh baca dengan betul, tak ada masalah. Maka taranum itu bukanlah menjadi syarat. Dia orang kata lebih memperelokkan lagi bacaan imam. Barangkali mungkin boleh menghadirkan kekhusyukan ataupun boleh menghadirkan minat jemaah untuk ramai-ramai solat berjemaah. Maka itu tarikanlah. Taranum okeylah. So tadi isu kat situ. Baik, itu yang pertama. Maka sekiranya mereka setara dalam bacaan, ni sama-sama mahir ataupun sama-sama tadi boleh baca dengan taranum, maka yang lebih alim dalam hadis. Yang kedua, tengok manakah di antara mereka yang alim dalam hadis. Maka alim dalam hadis ini yang mengetahui berkaitan dengan ilmu hadis lah ataupun ulumul hadis. Pun banyak juga perbahasan dia di sini. Kalau ulumul hadis itu yang mengetahui mana satu hadisnya hadis sahih, mana satu hadisnya hadis maudhu'. Itu utamanya. Adapun hadis dhaif untuk beramal tidak mengapa. Beramal dengan hadis dhaif tidak menjadi kesalahan. Okey. Tapi untuk berhujah hadis dhaif tidak diterima. Untuk berhujah ataupun nak menentukan hukum sesuatu hukum, maka hadis sahih itu yang diperlukan. Hadis dhaif tidak boleh untuk berhujah. Untuk beramal silakan. Seandainya adalah fadilat beramal pada bulan sekian ataupun di bulan Ramadan sekian. Bila tengok hadis ni hadis dhaif, tapi untuk kita beramal tidak jadi salah. Adapun hadis maudhu', maka itu ditolak, tak boleh. Baru ni kecoh kata menghebahkan siapa yang beritahu pada 1 Syakban maka masuklah di syurga, terhindar daripada neraka. Sabda pula pada Nabi. Itu berdosalah. Sedangkan Nabi SAW tidak menyatakan demikian. Disandar pula pada Nabi, maka itu dusta, maudhu'. Itu berdosa hukum. Tak boleh. Maka hadis maudhu' itu terus ditolak. Baik, maka imam mahir jugalah. Bukannya nak katakan dia ahli hadis, tapi mahir dari sudut ataupun tahu dari sudut ilmu hadis ataupun ulumul hadis. Cukup, boleh. Jika dalam hadis mereka pun sama, maka yang lebih dahulu mereka yang berhijrah. Masuk berhijrah ni apa? Kalau dilihat pada zaman Nabi SAW, mana sahabat-sahabat yang pergi berhijrah awal? Maka itu yang lebih utama berbanding sahabat yang tidak pergi berhijrah kerana beberapa faktor. Sebab yang tak pergi berhijrah itu bukanlah kata mereka tak nak ikut Nabi, tapi ada beberapa faktor, antaranya dari sudut halangan daripada pembesar Quraisy. Siapa? Abu Salamah kan, dia terpaksa pergi seorang sebab isterinya itu dihalang oleh ayahnya. Ada pun juga sahabat-sahabat yang lain, mungkin dari sudut terkandas dari sudut kesihatan ataupun sebab uzur, maka mereka tidak dapat pergi bersama-sama berhijrah dengan Nabi SAW pada waktu itu. Ada pun mungkin dia terkemudian, dia masuk Islam terkemudian, maka dia
ikut level, ikut darjat dia, dia bawah sikit. Yang pergi hijrah tu lebih diutamakan. Kenapa? Keimanan dia lebih tinggi. Habis Ustaz, kita macam mana kita ni? Siapa yang berhijrah? Memang tak ada lah. Kita tak ada hijrah. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tak ada dah lepas itu. Maka kita ni sama je lah. Dan jika dalam hijrah juga mereka masih sama, maka yang lebih tua usianya di kalangan mereka. Maka itulah kedudukan ataupun priority, keutamaan dalam kita nak memilih imam. Maka begitu juga sebenarnya. Kembali balik, solat ini falsafahnya tinggi. Bukan pada solat saja, tapi kita kena terjemahkan falsafah solat dalam kehidupan. Dalam kehidupan maksudnya apa? Macam mana kita nak pilih pemimpin? Ni juga kriteria dia. Macam mana Ustaz nak jadi pemimpin, nak jadi YB? Yang kena pasti baca Quran dia, yang mahir ataupun yang berpegang dengan Al-Quran, yang mahir, yang berpegang pada hadis. Apa lagi? Yang lebih alim, lebih wara', lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Sebab pemimpin ini nak memimpin kita, maka falsafah solat berjemaah ni penting untuk kita terjemahkan dalam kehidupan seharian kita. Jika tidak, itu yang jadi kecelaruan, jadi perbalahan di kalangan masyarakat kita, kerana masing-masing memilih pemimpin mengikut kriteria cita rasa masing-masing. Ada yang nakkan ni, ada yang nak ni. Tapi pada asasnya, basicnya kita tidak ikut apa yang syariat ataupun syarak tentukan. Sayugia diketahui bahawa orang yang berwuduk boleh mengikut imam yang bertayammum. Okey. Walaupun tayammum itu membolehkan istibahatus solat, untuk membolehkan satu solat saja. Berbeza dengan wuduk. Kita sekali tayammum untuk solat fardu sekali je. Lepas solat fardu, maka batal, dah tak sah dah, tak boleh guna dah tayammum itu. Ada pun wuduk kita boleh guna selagi mana kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Tayammum tak lakukan perbuatan wuduk, tapi kita dah lakukan perkara fardu, habis. Namun begitu, orang yang berwuduk boleh mengikut imam yang bertayammum. Kenapa? Sebab solat dia sah. Solat dia sah. Habis tak, kalau tu kita nak dahulukan mana? Itu pula. Sebab dari sini pun tidak ditentukan yang wuduk itu lebih afdal ataupun yang tayammum lebih afdal. Kembali balik pada asas tadi, yang alim, yang mahir dari sudut Al-Quran dan hadis. Kembali balik pada situ. Dan imam yang menyapu khuf. Khuf tu sebagaimana yang kita sentuh sebelum ni, satu macam stokin tapi diperbuat daripada kulit. Yang dipakai lebih daripada seharian. Yang tidak apa lagi, tidak basah, tidak serap air. Itu khuf, diperbuat daripada kulit lah. Kita di Malaysia orang tak pakai sebab cuaca kita khatulistiwa ini tak sesuai nak pakai khuf. Yang sesuai di negara-negara bermusim, terutama yang sejuk, mereka akan pakai itu. Sebab tu dalam rumah kita nampak dia pakai khuf. Sejuk. Begitu juga orang yang berdiri mengikut imam yang duduk. Boleh tak? Sah. Tapi kalau ikut afdalnya, bagilah yang berdiri sebab dia lebih kuat. Dia lebih tenaga. Tapi kalau ikut, sah solatnya, boleh. Orang yang balik berimamkan kanak-kanak, boleh? Boleh tak? Ikut kanak-kanak. Sebab akil balik ni kanak-kanak. Tak ada pula dia kata akil balik. Kita tak jumpa lagi. Nanti kita akan jumpa. Sekarang ni syarat imam tau. Kita akan jumpa pada syarat makmum. Yang wajib meniati makmum siapa? Makmum. Imam tak wajib niat jadi imam. Maka yang jadi makmum tu wajib berniat. Maka dalam hal ini tidak menjadi masalah kalau kanak-kanak itu menjadi imam. Tapi kembali balik kepada perbahasan kita tadi. Kanak-kanak itu kalau yang tak boleh, bacanya salah, maka tak sesuai lah. Ini kita katakan kanak-kanak yang bacaannya boleh, cantik, solatnya betul, maka tapi dia belum balik, ataupun dia mungkin baru lagi balik, muda lagi, maka tidak jadi masalah. Kalau bacaan salah tak boleh lah, kalau sebab kita lebih
mahir. Kita dah tahu pula yang bacaan dia tu salah, tak boleh lah. Ada nanti. Ada. Nanti saya sentuh. Yang macam mana? Yang berkhatam? Belum. Okey. Beza. Yang berkhatam dengan balik berbeza. Yang berkhatam dah dipotong, dah berkhitan. Yang balik yang dah sampai umur taklif. Kan? Kita ada satu perbahasan ni. Jadi sebelum ni, kalau lelaki biasa average umur itu berapa? 12 tahun ke atas ke? Kan? Itu dia ada dia punya umur. Dan yang kalau dia dah dah bermimpi lah. Bermimpi ihtilam. Sampai basah pada pakaian itu. Adapun tak semestinya dah berkhitan itu balik. Belum. Barangkali dia berkhitan masa dia lahir. Ada? Lahir dah khitan terus. Dah disunatkan bagi anak lelaki. Baru lahir kecil lagi. Belum. Sebab kalau kita semak pada syarat akil baligh itu, kriteria akil baligh itu tidak ada pun disebut tentang dah berkhitan automatik balik. Tidak. Maka itu satu situasi yang berbeza. Khitan dengan balik berbeza. Baik, kembali balik. Begitu juga orang yang bebas, maksudnya merdeka, berimamkan seorang hamba. Sekarang tak adalah, dulu ada. Orang yang sihat berimamkan yang tidak tus air kencingnya. Istilahnya silsil bola. Apa lagi ada istilah penyakit? Itulah kan. Tidak tus. Maknanya tidak lawas, kencing tidak lawas. Orang yang sihat boleh. Orang yang sihat berimamkan yang tidak tus. Maknanya dia jadi imam lah. Orang yang silsil bola tadi ataupun kencing tidak lawas jadi imam, kita jadi makmum. Orang yang bersolat tunai mengikut imam yang solat qada. Solat tunai, solat adaan, dengan mengikut imam yang solat qada. Boleh. Dan yang bersolat fardu berimamkan orang yang solat sunat. Boleh. Sebagai contoh, kita sampai lambat, dia solat fardu berjemaah dah selesai. Okey, kemudian dah habis dah selesai dan imam pun dah baca doa semua, maka masing-masing pun dirikan solat sunat. Maka kita sampai, kita tak solat lagi solat fardu maghrib ke atau isyak apa ataupun isyak, maka kita nak cari fadilat kelebihan solat jemaah, maka ikutlah. Kadang-kadang kita tengok ada orang yang bila tengok dah sembahyang sunat, dia pun solat sunat sendiri. Rugilah. Solat sah tapi rugilah. Sebab kita nak dapatkan pahala berjemaah. Maka ikutlah siapa yang solat sunat tu, ikut dia. Dia buat satu ke, dia buat dua ke, dia buat satu mungkin witir ke, ikut dia. Tak cukup kita tambah berapa yang tidak cukup. Okey, kembali. Nanti kita akan jumpa juga bila solat qasar, siapa yang solat qasar tidak boleh berimamkan solat tamam. Sunat boleh? Boleh? Tadi masalah. Dalam, kalau nanti kita akan jumpa, dalam syarat untuk solat qasar hanya dinyatakan orang yang solat qasar tidak boleh menjadi makmum kepada imam yang solat tamam. Itu dia. So di sini pun tidak ada nampak, kita tak ada nampak satu pertembungan. Maka di sini pun dia kata solat sunat boleh juga. Tidak ada masalah. Okey, fardu solat bersolat fardu berimamkan yang solat sunat dan sebaliknya. Okey. Clear? Okey, saya tambah sedikit, ada rujukan daripada kitab Safinatul Najah berkaitan dengan imam yang sah untuk kita ikuti. Yang pertama, ini tambahan lelaki itu mestilah bermakmumkan ataupun mengikut imam lelaki. Okay, itu kita dah clear tadi. Yang tak boleh perempuan. Okey, di sini permasalahan. Menjadi makmum kepada imam yang masih kulub. Tidak bersunat lah. Bukan pakai kopiah kulub kan, sokok kulub. Ni masih kulub di sini tidak bersunat.
Sama ada imam itu orang dewasa atau kanak-kanak, yang kedua-duanya layak untuk solat, hukumnya makruh. Makruh tu sahlah, kan? Tapi makruh kenapa? Digalakkan yang berkhatan ataupun yang dewasa itu dahulu. Mengikut Imam As-Subki dan berikutnya, jika tidak ada imam lain, ia tidak makruh. Balik-balik. Dia tak ada orang lain, dia ada. Malah afdal daripada solat seorang diri. Daripada solat seorang diri, baik solat berjemaah. Habis masalah dia tak sunat lagi. Dah semua kita sama tak sunat, contoh dalam situasi itu, maka tidak jadi salah. Ataupun kan, yalah kalau semua samalah. Kalau semua sama, maka tak apa. Kan? Sebab nak dapatkan kelebihan solat berjemaah. Boleh lihat dalam I'anah Talibin, perbahasan ni. Itu yang pertama. Lelaki mesti mengikut imamnya lelaki. Yang kedua, perempuan bermakmumkan imam lelaki. Okey, mana perempuan pun kena imamkan lelaki. Baik, di sini menurut mazhab Syafi'i, pendapat yang membolehkan seorang perempuan menjadi imam solat bagi lelaki adalah pendapat syaz dan tidak boleh diamalkan. Sebab ada perbahasan lah, kan? Ada yang mengatakan boleh ni, tapi pendapat itu syaz dan tidak boleh diamalkan. Maka di sini tabjid istidlal ulama Syafi'iyah mengatakan pendapat yang bolehkan perempuan boleh menjadi imam kepada makmum lelaki adalah pendapat yang syaz dan tidak boleh diamalkan. Yang pertama, hujahnya ijma' ulama Syafi'iyah dalam perkara itu berdasarkan ayat. Yang pertama, dalilnya mengatakan perempuan tak boleh menjadi imam kepada lelaki. Dalil yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Yang bermaksud kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan. Itu dalil daripada Al-Quran yang mengatakan bahawa lelaki lebih utama ataupun lebih afdal. Yang kedua, dari sudut hadis, akhiruhunna haitsu akharahunna Allah, yang bermaksud akhirkanlah mereka seperti mana mereka diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis mauquf daripada Abdullah bin Mas'ud, riwayat Ibnu Khuzaimah. Okey, maka di sini akhirkanlah mereka itu perempuanlah. Akhiruhunna, hunna itu ganti domir bagi perempuan. Maka perempuan itu diakhirkan. Mana belakanglah. Baik, ini dalil jadi perempuan jangan terasa pula dan memang syaratnya begitu. Yang ketiga, hujahnya perempuan adalah aurat yang dikhawatirkan boleh menimbulkan fitnah. Pada aurat perempuan kan banyak, bukan sahaja pada tubuh badan, bahkan pada suaranya itu pun boleh menjadi aurat sekiranya dia mendatangkan orang kata apa, syahwat kepada lelaki. Dua, dan yang ketiga, imam solat termasuk dalam salah satu wilayah, sedangkan perempuan tidak layak memegang wilayah. Maknanya bila kata imam ni dia jadi ketua pemimpin bagi satu wilayah, maka perempuan itu tidak layak. Kerana apa? Sebab lelakilah yang lebih layak untuk memimpin. Maka di sini dinyatakan lihat Al-Hasyiyah Al-Kubra Al-Hamishi At-Tirmisi. Tunjukkanlah kalau nak lihat. Baik, dua tadi syarat yang sah untuk menjadi imam. Yang ketiga, khunsa. Yang khunsa bermakmumkan imam lelaki. Khunsa itu siapa? Khunsa ialah orang yang tidak tahu jantinanya. Kenapa? Dia tak tahu jantina dia sama ada dia lelaki atau perempuan. Kerana dia mempunyai dua jenis alat kelamin. Sama ada zakarnya pun ada, farasnya pun ada. Dua. Yang kedua-duanya pula berfungsi. Okey. Fiqh dia kena jelas betul-betul supaya kita faham. So dalam hal ni, dalam bab fiqh itu, sebab tu tak bolehlah nak diselindung-selindungkan. Cuma bahasa tu mungkin boleh berlapis. Baik, jika salah satunya apa? Anunya tu. Jika salah satunya berfungsi dengan baik dan satu lagi tidak, jantinanya kembali kepada alat kemaluan yang berfungsi itu. Kalau yang berfungsi itu zakar, maka lelakilah dia. Kalau yang berfungsi itu faras, maka perempuanlah dia.
Ketika itu dia tidak dinamakan khunsa lagi. Okey. Walaupun dia ada jantina, dua-dua kelamin, tapi dua-dua salah satu yang fungsi, maka itu tidak dinamakan khunsa. Yang dinamakan khunsa dia ada dua-dua tu dia berfungsi. Tuan-tuan janganlah tanya macam mana dia berfungsi, saya pun tak tahu. Baik, okey. Maka di sini khunsa bermakmumkan imam lelaki, maka dia boleh ikut imam lelaki. Yang seterusnya, perempuan bermakmumkan imam khunsa. Imam bermakmumkan imam khunsa pun boleh juga. Okey. Dan yang kelima, perempuan bermakmumkan imam perempuan. Itu tak ada masalah lah kan. Perempuan jadi imam pada perempuan, itu selesai. Cuma ada di sini permasalahan sedikit yang dikongsikan, anak kecil solat di saf pertama. Okey, ini pun menarik juga. Sebab ada orang tengok bila kanak-kanak tengok dia angkatnya. Saya dulu kecil-kecil kita budak-budak sekolah rendah, ada seorang tu batuk tu lah dia kalau tengok kita solat dia angkat macam mana tu, dia pegang kat leher dia, tangan belakang tu dia angkat, letak kita ke belakang tapi setakat dulu tak ada yang tercabut kepala lah kan. Tapi dia angkat macam tu lah. Okay. Baik, jika terdapat semua jemaah perempuan, kedudukan imam perempuan adalah di tengah-tengah saf mereka. Okey. Sekali lagi, jika terdapat semua jemaah perempuan, ini perempuan dia solat berjemaah dan diimamkan perempuan, kedudukan imam perempuan itu adalah di tengah-tengah saf mereka. Imam Ar-Ramli mengatakan, maksudnya yang dikatakan di tengah-tengah itu, maksudnya adalah perempuan yang menjadi imam bagi jemaah perempuan itu ke hadapan sedikit. Kalau macam lelaki ni kan jauh sangat kan, lebih kurang satu ni. Tapi kalau perempuan dia sikit je. Maka habis itu belakang imam tu tak adalah, kosong. Sebab dia jarak dia tu tak jauh sangat. Tak jauh sangat tu agak-agak lah, bukan macam lelaki ni lah. Lelaki kita sini saf dia pertama. Dia tak, dia lebih kurang katakan ni pun boleh lah. Kita kata ni saf pertama perempuan, imam di sini je sikit. Mana tadi? Okey. Perempuan yang menjadi imam bagi, ini pendapat Imam Ar-Ramli menyatakan, perempuan yang menjadi imam bagi jemaah perempuan itu ke hadapan sedikit sekadar yang boleh membezakan imam dengan makmum. Apa yang membezakan? Tumit. Kita pun lelaki pun sama juga. Katakanlah kita punya ruang sempit. Kita surau sempit, mungkin surau di pasaraya ke ataupun macam mana, tapi jemaah ramai. Maka dalam situasi ini, macam mana kita nak menggunakan maksimumkan ruang yang ada untuk beri ruang kepada jemaah supaya lebih ramai, maka imam tu makmum belakang sikit. Beza tumit tu belakang sikit. Itu pun dah cukup. Itu pun menjadi syarat. Macam mana kita nak katakan kita kena bezakan antara imam dengan makmum. Itu dia tumit. Tumit imam depan sikit, macam mana tumit belakang sikit dah. Kita belakang sikit. Itu pun dah kira imam di hadapan. Ada pun lelaki elok kita jarakkan, perempuan rapatkan sedikit. Tapi bezakan pada tumit, itu pun dah boleh dikira ada makmum, ada jemaah. Jika anak kecil itu belum berkhatan, berwuduk dan solat masih tidak betul, ia akan menjadikan saf terputus. Hukumnya makruh kerana kita seolah-olah membiarkan saf yang kosong. Okey. Cumanya saf saja terputus, solatnya sah. Ini kita akan jumpa pada perbahasan solat berjemaah nanti. Kadar berapakah yang dikatakan saf terputus ataupun terpisah, itu bagaimana? Itu nanti ada perbahasannya sebab panjang. Kalau dalam masjid macam mana, luar masjid, selain masjid macam mana? Cuma saya tak pasti saya rujuk kitab mana, mengatakan paling jauh pun 150 meter. 150 meter ke? Nanti saya simak balik. Nanti 150 saya lupa balik. Nanti saya simak balik. Tidaklah sampai sedikit dah terputus. Baik, kembali balik. Jika anak itu belum berkhatan, wuduk dan solatnya pun masih tidak betul, ia akan menjadikan saf terputus. Maka hukumnya makruh kerana kita seolah-olah membiarkan saf yang kosong. Maka solat sah tak? Solat sah. Bukannya kata solat tidak sah. Wallahu a'lam. Okey, tata cara mengikut imam, ini nanti untuk makmum pula.
Macam mana kita nak mengikut imam? Ini lebih kepada makmum. Pun panjang juga perbahasan. Jadi malam ni kita lihat pada syarat untuk yang imam saja dulu. Itu pun dah panjang. Wallahu a'lam. Ada apa-apa lagi? Oh, sini pun ada imam yang tidak sah diikuti. Saya tambah sikitlah imam yang tidak sah diikuti. Tambahan 4 daripadanya batal, iaitu lelaki bermakmumkan imam perempuan. Ulang balik. Lelaki bermakmumkan khunsa. Okey. Yang tadi maksudnya khunsa tu diikut imam lelaki bukannya khunsa tu jadi imam. Yang ni lelaki kalau ikut bermakmumkan jadi imam yang khunsa tidak sah. Khunsa bermakmumkan perempuan. Sama balik tadi, perempuan boleh ikut imam khunsa. So, imam yang tidak sah diikut kalau perempuan ikut khunsa ikut imam perempuan. Dan yang kelima, khunsa bermakmumkan khunsa. Okey. Itu pun tidak sah. Ya. Betul. Sebab tadi dia kata 4 daripadanya batal. 1 2 3 4 4 daripadanya batal. Qudratul khunsa bil khunsa. Sini dikatakan imam yang tidak sah diikuti khunsa bermakmumkan khunsa. Okey, saya kena simak dia perbahasannya. Cuba kita tengok juga. Sebab kalau perempuan boleh jadi perempuan bermakmumkan khunsa boleh. Kenapa pula khunsa tak boleh kan? Nanti saya simak. Wallahu a'lam. Sama. Sama time sama jenis Wallahu a'lam. Nanti saya simak Sekadar ini saja yang sempat kita baca pada malam ini. InsyaAllah pada penuh akan datang kita akan cuba sambung pada perbahasan yang seterusnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah itu mohon maaf daripada saya. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jawab. Ya jah, apa jah? Imam macam mana? Siapa punya doa ni? Imam punya doa ke makmum punya doa? Okey, imam tu tidak disukai oleh makmum. Tak, dalam isu doa ni diterima atau tidak itu Allah punya kerja lah. Kita tak tahu dah. Kita hanya berdoa saja. Wallahu a'lam saja. Hatta ibadah kita pun, puasa kita pun kita tak tahu Allah. Itu semua kerja Allah. Doa ajalah. Wallahu a'lam saja, tak faham saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shay'an marhuma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.